Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 15 Rabiul Awal 1443 kita teruskan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengambil langkah belajar tadabbur ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kita sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab membawa pimpinan kita ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam siri yang lepas kita telah belajar tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama, anishkur lillah. Adalah kamu syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan tauhid yang murni kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk merealisasikan syukur itu, hikmah itu, iaitulah dengan bersyukur. Maka syukur itu kita telah bincang ada 3 tingkat, 3 perkara, iaitulah syukurnya dengan lidah kita. Kita kata Alhamdulillah. Itu dia panggil syukur dengan lidah. I'tirafan bil qalbi, mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, keyakinan kita, pergantungan kita dengan hati, itu tanda syukur dengan hati. Wa ta'atan bil arkan, dan melakukan ketaatan dengan anggota kita, maka itulah yang dikatakan syukur nikmat. Lawan kepada syukur iaitulah kufur. Apa dia kufur? Kufur yang paling besar sekali, yang paling bahaya sekali, iaitulah kufur terhadap Allah Azza wa Jalla ataupun kufur nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, itulah ayat syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa kita bersyukur. Dan maka setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebagai pemberi anugerah nikmat yang utama, yang besar, iaitulah Allah anugerahkan nikmat kepada kita beragama Islam. Baik. Kemudian hari ini Allah ajar kepada kita syukur juga melalui nikmat yang Allah anugerahkan kepada mak ayah, 2 ibu bapa kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berahmatilah mereka sebagaimana mereka telah kesian kepada kami waktu kami kecil. Iaitulah kita syukur kepada 2 ibu bapa kita yang melalui mereka lah nikmat wujudnya kita ke atas dunia ini. Tak ada manusia hari ini mengaku dia daripada bulu betung. Tak ada manusia yang waras mengaku dia ni daripada monyet. La. Semuanya kita mari daripada ibu bapa. Ibu bapa yang berkahwin dengan jalan syar'i, yang menjaga keturunan, menjaga adab, maka lahirlah kita ke atas dunia ini. Itu di antara nikmat wujudnya kita atas dunia. Pemberi nikmat yang hakiki Allah, tetapi jalan kita dapat nikmat ini melalui 2 ibu bapa. Karena itu susunan ayat sangat cantik. Ayat yang pertama, wasiat Luqman tentang tauhid. Yang kedua, tentang menghormati 2 ibu bapa.
yang telah berusaha melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sampailah kita teruskan kehidupan sebagai seorang Muslim di atas dunia. Kemudian dia lepaskan kita besar, kita sendiri yang berusaha untuk meneruskan kehidupan ini sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mu jangan mati kecuali kamu benar-benar telah menjadi seorang Islam. Para jemaah sekalian, itulah kita kata ayat yang kita bincang ini. Yang pertama sekali, manzilatul walidaini, kedudukan dua ibu bapa. Kemudian diikuti dengan batasan sempadan. Nak taat pada ibu bapa dalam skop mana? Skop menghormati mereka sebagai orang tua kita, menyayangi mereka sebagai orang yang berjasa kepada kita, taat kepada arahan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Tapi dia punya SOP, batasan, jangan dilanggar. Kalau mereka suruh syirik, la, fala tuti'huma, jangan ikut. Kemudian untuk meneruskan kehidupan, Allah SWT perintahkan kepada kita, wattabi' sabila man anab, ikutlah jalan yang benar. Alhamdulillah, 3 perbincangan yang kita akan bincangkan di sini merupakan suatu manhaj hayah, jalan hidup yang selamat insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, surah yang kita bincang ini suratul Luqman. Surah yang ke-31, juzuk yang ke-21, ayat yang kita akan baca ayat 14 dan ayat 15 insya-Allah. Ayat 14 dan ayat 15. Kemudian ayat ini berada di tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 884. Yang edisi Rumi tolong tulislah kepada sahabat-sahabat semua. Naskah Jawi 884. Baik, sebagaimana yang pertama, kita mula dengan baca 2 ayat ini, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya insya-Allah. Tengok Quran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Tengok ayat kita, ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wajibkan manusia berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala guna perkataan wassayna, kami wasiat. Dia tak kata amarna, kami perintahkan. Ini di antara ilmu
bahasa Al-Quran yang cukup indah. Wassayna bermakna wa'ahidna. Kami letak satu perjanjian yang kukuh, perjanjian yang mantap kepada manusia. Apa dia perjanjian itu? Apa dia wasiat yang besar ini? Biwalidayhi, iaitulah berbuat baik kepada dua ibu bapa. Dua ibu bapa adalah kita ihsan, hormat, kasih, sayang. Kenapa? Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, sebagaimana mereka juga telah mengasihi kita waktu kita kecil, waktu kita lemah, waktu kita tidak ada kekuatan. Allah datang bagi dua orang hamba Allah Ta'ala ini yang menyayangi kita. Manusia ni dia bukan macam anak kambing. Kambing lebih bijak pada kita. Lepas pada dilahirkan lemak dia bangun sekejap, nyek, cari makan sendiri dah. Anak manusia 6 bulan dibungkus, tak bergerak apa-apa. Yang dia tahunya kuah. Nak makan pun kuah, nak tidur pun kuah, apa saja nak berak pun kuah. Apa dia ada? Allahu Akbar. Jadi kita kata, itulah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dalam beberapa ayat lain, ayat surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ayat itu pendek. Sembahlah Allah, jangan syirik, buat baik pada ibu bapa. Dalam surah Al-Isra ayat 23-24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala tetapkan, jangan kamu sembah kecuali dia, dua ibu bapa buat baik. Kemudian ayat kita yang agak panjang, bermula daripada anishkurli wali walidayk, dalam ayat kita tadi. Walaqad atainal luqmanal hikmat anishkur lillah. Kemudian la tusyrik billah. Ayat yang ketiga baru juga wa wassaynal insan. Kami wasiatkan, kami pesan kepada manusia supaya jaga dua ibu bapa dia. Jaga dua ibu bapa. Kenapa? Ini dia panggil arahan dan sebab. Arahan bersebab. Kenapa? Orang Kelantan kata, bapa. Mana sedap? Kenapa dengan bapa? Bapa, kita kena hormat pada ibu bapa. Bapa, kena jaga ibu bapa. Bahasa Arab kata, lish tu li ayyi syai'in. Kadang-kadang saya ni spontan ya keluar bahasa Arab tu, lish. Maknanya, li ayyi syai'. Kenapa? Sama juga terjemahan. Ataupun kalau orang mengaji bahasa baru-baru belajar bahasa surat ni, limaza. Tapi bahasa selain bahasa Arab ni guna lish, ish. Kalau ish, ayyu syai'. Kita kadang-kadang ingat, kuat Arab ni cakap selain. Rupanya tak, bahasa teringkas kepada bahasa Arab. Lish, ish. Menarik kan bahasa Arab. Bapa, senang tak? Mari Tuhan nak jawab. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung wahnan ala wahnin. Allahu Akbar. Susah, lemah, letih, mabuk. Habis cerita. Masya Allah. Khassallahu ta'ala al-umma bil masyaqqat. Allah Ta'ala dah tentukan susahnya ibu kita. Hamil, mengandung, mabuk, pening, tak lalu makan. Ada yang terpaksa pergi masuk hospital, masuk air nah dia. Kemudian lepas pada tu nifas, lahirkan anak susah. Lepas tu nifas pula beberapa hari. Rada, kena menyusukan anak. Tarbiyah, didik anak. Maka
Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, oleh kerana makmu ni lebih susah daripada ayah. Ayah susah juga pencari nafkah, cari makan, tapi nak banding dengan ibu, berapa kali ganda lagi susahnya mak. Allah buat bandingan, Allah buat pendetailan, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita baca pun rasa berat. Mak dia bawa kita 9 bulan dalam perut dia, ngongek pergi, ngongek mari. Bulan terakhir berjalan macam penguin, ngek-ngek dah berjalan. Boyah dah kata orang perut. Allahu Akbar. Lemah dah dia. Nak berlari, nak hunggah-hunggah, nak berlari tak boleh dah. Thiqalan wa shiddatan, berat perut dia. Allahu Akbar. Kata orang, nyetok dah orang betis. Kadang-kadang duduk dia sakit. Menyetok orang betis. Sebab apa? Sebab baby ada dalam perut. Allahu Akbar. Maka oleh kerana masyakkah ibu tu besar, Allah mula dengan dia dulu. Dua ibu bapa, tapi makmu ni. Orang mengandung ni macam-macam. Kita dengar cerita lah tak. Nak makan benda kalau dah setakat nak makan budu, nak makan ulam tu okey lah kita kata. Ada yang nak makan bucu atak pun ada juga. Dia nak makan bucu atak rumah dia tu kan. Atak dulu dengan bata kayu, bata tanah tu. Pasal kelas suami pergi repih sikit, makan bucu atak. Yang setakat nak makan buah zaitun, nak makan buah kurma, itu biasa. Makan bucu atak. Kena bucu atak. Atak rumah. Allahu Akbar. Berapa lagi tak makan? Dia panggil Arab kata wahan. Wahan mana? Mengidam. Allahu Akbar. Habis satu episod. Mengandung. Wa fisaluhu fi amain. Dan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, selama mana? Selama dalam tempoh menceraikan anak, lepas pek, orang kata nak lepas susu tu dalam masa 2 tahun. 2 tahun Allah Ta'ala bagi peruntukan khas kepada anak, baby. Mak dia kena menyusu selama 2 tahun. Yang tuan-tuan bagi 2-3 bulan lepas tu tinggal ke swasta tu cerita lain. Sekarang ni ramai anak kita menjadi anak angkat ibu dari New Zealand, dari Australia, macam-macam lagi lah. Susu mak angkat dari mana? New Zealand. Sebab apa? Minum susu lembu. Allahu Akbar. Hilang kasih sayang. Jadi ibu yang menyusu anak, walaupun terpaksa tinggalkan anak untuk pergi kerja, eloknya mesti kasih sayang tu kena bagi. Kenyang dulu bagi anak baby pagi. Ni tak dah. Panggil bibi, ambil ni budak ni. Aku sibuk nak buat keni lutung, nak muncul merah, nak pergi berjabat. Siapa dia suruh awak berhias pergi berjabat? Ya, abad hiriah ni untuk cik abang kat rumah je. Tapi musim tu, musim PKP baru lepas salin, orang tak buat beriah macam tu. Sebab itu orang tua zaman dulu, waktu pantang 100 hari ni, dia lomong macam-macam ke anak dia. Takut suami mari duduk dekat. Zaman kita hari ni mana ada pantang-pantang. Pantang nak berjalan ada. Allah, tak habis 40 sampai ke mall dah. Nak kata apa. Tapi anak awal lagi di fisal, dilepaskan susu, maka itu kurang tanggungjawab kita. Allah Ta'ala peruntukkan kepada anak, wa fisaluhu fi amaini. Anak itu dipisahkan dalam masa 2 tahun. Ai fitamul walad fi amaini min wiladatihi. Daripada tarikh kelahirannya sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu hak anak. Jadi payahlah mak ni. Kan? Susah pula. Habis 2 tahun anak ni, mabuk pula. Nak kata apa? Allahu Akbar. Mabuk pula dia. Orang tua zaman dulu, Masya Allah, dia tahu fungsi dia melahirkan zuriat yang ramai untuk meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melahirkan pejuang-pejuang Islam. Zaman kita hari ni dia hak awal lagi.
Nah, masa bertunang lagi dah tetap dah kita dua ni, kita nak 3 orang anak je. Apa punya cerita macam ni? Awal-awal lagi setelah tahdid, dia panggil tahdidun nasal. Menetapkan bilangan anak nak berapa. Tak boleh. Eloknya kita lepas je berapa anak dah dapat, kita kata alhamdulillah. Kalau sudah tua-tua, nak kontrol sikit, munasabah lah. Jadi kalau tidak, awal-awal ni beranak je. Tak sudut kira orang. Kan? 2 tahun, seorang anak. Alhamdulillah. Makcik-makcik kita zaman dulu suka kita tanya dia. Berapa orang anak makcik? Tersipu-sipu nak jawab. Tak ramai ustaz. Berapa? 12. Oh, 12 tak ramai. Pasal apa makcik kata 12 tak ramai? Mula mak ni 15. Dia banding dengan mak dia 5. Dia 12 tak ramai. Mari zaman kita hari ni, berapa you punya anak berapa? 3 orang. Kuat jawab. Berapa anak awak? 5 orang malu nak jawab. Illa haula wala quwata illa billah. Ini dia panggil sudah lari kita punya channel fitrah. Orang tak mau beranak, dia mau buat anak tapi anak tak mau. Ini benda ajaib dalam dunia ni, kan? Saya gurau lah, kata di antara benda ajaib di dunia, anak yang buat tapi anak tak mau. Jangan marahlah. Baik. Mari kepada ayat kita. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan dengan yang demikian, kita tahu dah susahnya mak kita, susahnya ayah kita menyediakan keperluan untuk penerusan hidup, nak sambut baby. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Allah Ta'ala kembar sekali. Ushkurli wali walidaik. Syukur kepada aku dan 2 ibu bapamu. Allahu Akbar. Ilayyal masir. Kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Mu buat baik pada ibu bapamu, kamu terima balasan baik daripada anakmu di dunia. Qabla al-akhirah. Di akhirat esok, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan, banyak lagi lah dia punya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Atas dunia lagi, siapa dia buat baik pada ibu bapa dia, Allah hantar mari anak-anak yang yang buat baik pada ibu bapa. Allahu Akbar. Karena itulah kita hari ini, para jemaah sekalian, kena sentiasa gilap ingatan kita kepada bapa. Saya duduk jauh ustaz, kubur ayah saya. Lah, tidak syarat pergi kubur. Pahala tu sampai daripada mana? Dia panggil online je. Setiap kali kita salat, setiap kali kita teringat kepada ayah, Rabbighfirli wali walidayya. Kata belakang, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku, 2 ibu bapaku. Apa yang payah sangat? Tuan-tuan dan puan-puan yang duk dakwa sayang kepada mak ni, waktu tak boleh balik, menangis-nangis nak balik. Kenapa nak pergi tengok kubur mak? Lepas menangis tu awak doa ke tak? Tak juga. Duk marah ke Facebook. Kenapalah tak bagi rentas? Awak rentas je dengan doamu. Rentas je dengan sedekah yang kita bagi, pahala pada bapa sampai kepada mereka. Tak payah. Kalau rentah fizikal tak boleh pergi, kan? Kalau rentah fizikal tak boleh pergi, kita rentas dengan doa-doa kita, dengan munajat kita. Ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, kan? Orang ni seorang pakcik, seorang hamba Allah Ta'ala ini masuk dalam syurga esok, dia duduk di tempat yang tinggi darjat dia. Dia pun mikir, dia kata tak puas hati, berasa nak tanya malaikat, kenapa saya duduk di sini? Bukan tak nak duduk, pelik. Sebab di atas dunia dulu dia tak apa rajin ibadat, kurang ibadat. Tiba-tiba di akhirat esok dalam syurga darjat dia tinggi. Dia pun tanya siapa? Tanya malaikat. Malaikat kata apa? Tuan-tuan, tanda ni, jangan duduk buah kursi tengah duduk kuliah ni. Jangan duduk, fokuskan kepada ilmu. Kan? Malaikat kata, bistighfari waladika laka, dengan sebab anakmu istighfar kepadamu, Allah angkat darjatmu. Subhanallah. Inilah
Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut apabila matinya seorang manusia terputuslah amalan sendiri kecuali 3 perkara. Salah satu daripada 3 itu apa dia? Waladin salihin yad'u lah. Anak dia yang soleh yang berdoa kepada dia. Sayang kepada mak, Rabbighfirli wali walidayya. Hari ni alhamdulillah dapat rezeki banyak. Elang dapat. Tengok nombor akaun belakang, RM10 abah, RM10 mak. RM100 ayah, RM100 mak. Contoh kita bagi. Untuk kita jangan lupa lah. Jangan lupa. Tak ada yang kita pula nanya. Duk tunggu anak pergi kita pula lah. Peluang dan ruang untuk kita khidmat kepada ayah kita yang sudah meninggal, masih ada ruang. Jangan kata tak ada. Mati dah ayah aku. Mati dah mak aku. Tak ada lah. Masih banyak lagi jalan-jalan yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita mengikut jalan yang syar'i. Jalan ikut sunnah Nabi. Bagaimana kita nak khidmat kepada ibu bapa yang telah meninggal. Bagi tuan-tuan yang masih hidup ibu bapa, khidmatlah kepada mereka selagi mereka masih ada. Ruang, peluang Allah SWT nak beri peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak naik darjat kita. Terutama sekali kita nak cover balik. Mungkin waktu muda-muda dulu tak sempat nak khidmat pada ibu bapa, belajar jauh-jauh kan, daripada umur 13 dah masuk asrama. Habis SPM luar negara. Balik luar negara, posting di bandar. Sekarang ni kita sudah tua, mak kita juga sudah tua. Inilah peluang yang besar kita nak khidmat pada ayah. Ayah kita, mak kita. Saya terima satu soalan. Dia kata ayah dia sudah meninggal. Kita kata Allah yaghfirlu. Mak duduk seorang kat rumah. Dia panggil dalam bahasa kita al-iddah. Apa nak iddah? Beriddah, ihdad. Ihdad ni berkabung. Mana tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi mana, tak boleh. Boleh tak saya nak balik, ambil mak ni nak balik ke bandar tu? Sebab adik-adik di bandar semua. Kita kata tidak boleh. Tapi dia sudah tua. Kami pula duduk. Inilah Allah uji kamu anak-anak. Hantar baliklah anak-anak kita. Yang sudah besar. Sekarang ni pula musim PDPR. Musim belajar di rumah. Ambil anak ni cucu 2-3 orang. Meletak sini. Mu jaga nenek. Duduk dengan nenek. Letak 3 orang. Yang ni anak orang ni seorang. Anak orang letak jaga nenek. Biar dia jaga. Duduk dengan nenek. Sampai habis ada, kita bawa balik mak kita ke tempat mana yang dia nak pergi. Rumah anak mana yang dia setuju. Payah. Subhanallah. Al-an. Sekarang Allah uji kita. Allah uji kita anak-anak. Bila waktu kita nak tunjuk khidmat kita kepada mak. Nak balik sendiri tak boleh kerja. Bagi anak. Bagi cucu. Tak ada juga anak cucu. Bibi engkau ada. Bagi bibi di situ. Tak apalah. Tak ada orang lain pun. Biar bibi dulu jaga mak. Mungkin kita tua nanti bibi pula jaga kita. Muhasabatun nafs. Koreksi balik diri. Sebelum terlepas pergi. Ni masa mak sakit tak balik-balik pun. Bila mak sakit, bila mak tak ada, hari-hari update kat Facebook. Hari ni hari yang ke-100 mak sudah tidak ada. Letak gambar air mata. Doa tidak. Apa punya cerita? Hidup kita bukan dengan Facebook. Hidup kita di alam nyata. Sayang ke mak, istighfar, doa, minta Allah Ta'ala angkat darjat. Mak masih hidup, khidmat. Allahu Akbar. Kalau kita boleh fikir baik-baik, kita kata itulah peranan kita. Allah nak uji kita dengan kedatangan mak, dengan orang tua sakit. Waktu mak sihat, kau jangan bimbang. Kita nak balik rumah dia, dia siap makanan. Masya Allah. Bukan anak tolong balik, masak ke mak dah, mak siap makanan. Pagi lagi. Sebab itulah satu peristiwa yang mengguriskan perasaan. Yang kita rasa sedih sebab kita bila dengar cerita. Anak nak balik daripada bandar, saya tak sebutlah nama bandar, tak baik kan. Bagi tahu mak, petang ni kami sampai. InsyaAllah.
Mak dia pagi lagi pergi beli ayam, beli ikan, masak nasi. Codok petang anak sampai nak jamu ni, nak sambut kedatangan anak dengan cucu-cucu. Allahu Akbar. Tiba-tiba anak balik, anak-anak cucu tak selesa rumah nenek buruk. Rap pergi sewa hotel besar di bandar, duduk situ. Mak dia tunggu sampai setengah malam dengan makanannya dimasak. Tengah malam baru telefon, mak, maaflah kami tak sampai petang ni. Kami pergi tidur di hotel. Basi makanan orang tua. Kenapa begitu sekali kita dengan mak? Lupa diri, lupa daratan. Apa nak buat? Sombong. Malu bini orang bandar. Malu anak-anak nak balik jumpa ibu. Orang tua tunggu dengan makanan dia sampai basi. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Ini satu penyakit. Banyak juga. Rumah dekat tak mau duduk. Kalau kita rasa anak-anak kita tak selesa, rumah mak kita buruk, awal-awal lagi kita mari buat satu bilik khas, bincang adik-beradik. Kita buat berapa adik? 3 beradik, 5 beradik aja. Mari kita pakai buat satu bilik seorang. Siap dengan aircon, siap dengan tandas, siap dengan apa. Bila kita balik ada tempat. Jangan balik pergi duduk di hotel. Kalau duduk di kemah daripada rumah mak, lebih mulia daripada kau pergi duduk di hotel. Orang tua duduk garu kepala menunggu kepulangan cucu tak sampai. Subhanallah. Ini di antara fenomena baru. Anak balik ke kampung tak mau duduk di rumah, pergi duduk di hotel. Mak dia tunggu sampai makanan dia sejuk. Allahu Akbar. Baiklah. Anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepada aku dan 2 ibu bapamu, besar peranan ibu bapa ini. Dalam sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan cari Keindahan Islam. Buku tu untuk masa ni habis dia pencetakan, nanti cari lain. Kita sebut tentang hak ibu bapa dengan hak anak-anak. Dua-dua ni ada hak. Ayah kena beri pada ibu bapa dan anak kena beri pada ibu bapa. Maknanya mak, ayah dengan anak dan hubungan anak dengan ibu bapa. Allahu Akbar. Baiklah. Kata orang Arab, hadis anil walidaini zu syujun. Kita bercakap tentang 2 ibu bapa, dia mempunyai satu perasaan yang lain. Sebab itulah kata orang, sentiasalah orang itu masih kanak-kanak selagi mak dia masih hidup. La yazalur rajulu tiflan hatta tamut ummuh. Sentiasalah orang itu masih dianggap budak selagi mak dia masih ada. Bila mak tak ada, barulah kita jadi orang tua. Sebab tak ada lagi tempat kita nak bergantung. Kitalah digantung oleh anak-anak. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, ayat ini, cerita ini panjang. Nasihat kita ibu bapa sangat besar. Waktu hidup tak peduli, sudah mati barulah kita teringat. Apa nak buat? Baiklah para pelajar sekalian, maka Allah Ta'ala peringat kepada kita, wasiat Allah Ta'ala kepada kita dengan nikmat yang besar. Nikmat yang pertama, nikmat Allah Ta'ala wujudkan kita ke dunia. Nikmat yang besar wujudnya kita melalui ibu bapa. Kemudian nikmat besar daripada segalanya itu, Allah pilih kita sebagai seorang Islam yang sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka kita kena tunaikan dua-dua hak Allah Ta'ala dengan ibadat, hak ibu bapa dengan kasih sayang, dengan khidmat kita selagi kita mampu. Baiklah, kita pergi kepada ayat 15, batasan ataupun disebut dengan hudud. Setakat mana hubungan kita dengan ayah kita, hubungan kekeluargaan tak putus, hubungan kasih sayang tidak putus. Satu lagi dia panggil hubungan pegangan dan akidah. Ini ada batasan dia. Ini ada batasannya. Tengok ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah. Dan jika mereka berdua mendesakmu, jika mereka mendesak, desak juga
Untuk apa? Supaya engkau mempersekutukan denganku. Mak dia paksa dia supaya syirik dengan sesuatu yang engkau dengan pikiran sehat engkau tidak mengetahui sesungguhnya. Maknanya kita dia suruh buat benda syirik pada Allah Azza wa Jalla. Apa sajalah, semua berhala ke, pergi percaya ke benda-benda tokoh kayu, tokoh batu ke, pergi sembah kubur ke, sembah apa benda saja, dewa-dewa ke, ataupun percaya kepada tukang-tukang gaib, tukang tilik. Maknanya benda yang boleh bawa pada syirik. Fala tuti'huma. Allah kata, maka jangan engkau taat pada mereka dalam perkara itu. Jangan taat dalam bab syirik, la. Dalam bab kehidupan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan janganlah engkau taat kepada mereka, tapi dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Maknanya ini ayat ni dua dimensi. Ayat yang pertama, jangan taat pada mereka dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan taat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Sayyidina Ali. Ali kata apa? Anna Nabi SAW qala la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Tak ada. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Tak kiralah ibu bapa kita ke pemimpin kita ke pemerintah kita. Kita boleh taat dalam perkara yang baik, yang ma'ruf, tapi dalam perkara maksiat, derhaka kepada Allah, la. Tidak ada hak untuk mereka suruh kita taat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wal lafzu lahu dan Imam Muslim. Wa sahibhuma fid dunya. Tengok tuan-tuan, tengok ayat ni. Wa sahibhuma fid dunya, dan bergaulah mereka di dunia. Ada dua tafsir sini. Fid dunya qila al-murad musahabatuma fi umurid dunya la tata'allaqu bil akhirah. Maknanya kita boleh taat pada mereka dalam umur dunia. Dia suruh kita pergi jaga kebun dia, suruh buat kebun, jaga makan minum. Selama dia hidup, boleh kita taat. Tak ada masalah. Ada ulama kata fi umurid dunya, amma wa yahtamilu an yakuna fid dunya ay fi hadhihi dunya. Selagi kita hidup atas dunia sekali dengan dia, sahibhuma, taatlah. Maknanya ada dua tafsir lah. Sama ada kita tafsir mengatakan ketika di dunia ni, waktu kita hidup, kita khidmat, ataupun boleh kita khidmat kepada mereka walaupun ibu bapa tu kafir dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Dalam urusan agama, mak kata mu masuk Islam, tak boleh solat. Lah, sorry mak. You masuk Islam? Ya, tak boleh tutup aurat. No. Mau masuk Islam? Mari aku makan babi dengan aku. La. Maknanya dalam urusan-urusan yang berkait dengan dunia, dia suruh tanam pokok bunga, suruh ni, tak ada masalah. Suruh jaga kebun dia, boleh. Ada. Kalau dia suruh jaga babi macam mana? Itu panjang, tanya majlis fatwa. Panjang cerita pula. Yang pentingnya, tafsirnya dalam waktu kita di dunia, ataupun dalam urusan wasahima fi dunia, fi umurid dunia. Boleh kita buat. Jadi dua-dua tu boleh berlaku. Sebagaimana kisah Asma, Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ketika mak dia datang. Mak dia mari ke Madinah lah. Kan? Mari ke Madinah. Mari nak jumpa apa ni? Mari nak jumpa dia. Nah, ni cerita Asma ni. Mak dia, nama mak dia Qutailah. Qutailah binti Abdul Uzza. Musyrikah, kafir lagi. Jadi bila mak dia nak mari, nak jumpa dia, maka dia pergi jumpa Nabi SAW. Waktu tu Asma isteri pada Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku nak mari. Macam mana?
Dia ni tak mau masuk Islam lagi. Maka kata Nabi SAW, na'am, sili ummaki. Sili maknanya Nabi kata, hubungilah makmu. Hormat kepada dia, bagi dia. Tapi kalau dia ajak mengkafir, jangan. Mu berdakwah dia kepada Islam, boleh. Hadis ini dalam Bukhari. Baru ni dalam cerita panjang dalam hikayat fiqhiyah. Ingat tak cerita? Cerita ataupun dalam tafsir ayat yang lepas, lupa tajuk dia, iaitulah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni ketika dia masuk Islam, ingat ni tuan-tuan, waktu dia masuk Islam, mak dia nama Hamnah binti Abi Sufyan. Hamnah ni bersumpah tak mau makan. Tak mau makan. Dia kata, agama mu suruh hormat pada bapa, aku ni makmu, kalau mu sayang pada aku, tinggalkan agama Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia main psikologi. Dia kata, jangan mari ziarah aku, jangan makan, jangan mari tengok aku dan semua sekali. Maka kata dia anak dia, mak, makanlah. Saya tak akan tinggalkan agama saya ni. Kalau mak tak makan, rugi. Katanya sampai 3 hari tak makan, rebah pengsan mak dia. Ada riwayat lain, riwayat dalam Muslim ni tak sebut. Dalam riwayat lain, dalam kitab sirah kata, setengah ulama kata sirah sanak dia qabilul litahsin. Maknanya boleh diterima. Dia kata, mak, kalau mak ni ada 100 nyawa, hari ni mak mati 1 nyawa, esok tinggal 99, semua nyawa cabut, saya tidak akan tinggalkan agama kita ini. Jadi, itulah sebab kata di para ulama, ada setengah ulama tafsir kata, ayat ini juga turun kepada Sa'ad yang wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma. Mana kalau mak musuh kafir, jangan sekali-kali. Kalau mak musuh kafir, jangan. Alhamdulillah. Itu di antara batasan hubungan kita dengan ibu bapa. Batasan mana? Batasan setakat fid dunia, dalam umur dunia, dalam kehidupan dunia, na'am. Tapi kalau nak campur urukan akhirat saya, akidah saya, tauhid saya, fala tuti'huma, jangan kamu taat pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wattabi' sabila man anaba ilai. Allah perintahkan kepada kita, ikutlah jalan yang benar yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Ikut jalan aku, orang ikut tauhid. Jangan duduk main ikut orang-orang yang bukanlah. Ikut orang yang tak ikut tauhid, jangan ikut. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semua. Parameter nak tahu baik tak baik kita tunggulah bila kita kembali kepada Allah, kita tengoklah apa timbangan amalan kita, baik ke buruk. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala apa yang kamu kerjakan. Segala apa yang kamu kerjakan, buat. Tuhan tayang balik. Tengok ayat nota 1409. Setelah diterangkan tentang wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang melimpah-limpah nikmatnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan wajibnya menjauhi perbuatan syirik. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, ayat 14-15 kita dia, Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya tiap-tiap seorang berbuat baik pada dua ibu bapanya yang tidak akan dapat dibalas budinya, lebih lagi ibunya, wahnan ala wahnin, susahnya mak mengandung dan melahirkan dan membesarkan kita. Dalam pada itu, jika ibu bapanya mengajaknya untuk memaksa atau maksanya melakukan perbuatan syirik,
maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Walau bagaimanapun hendaklah ia bergaul dengan mereka dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Kerana pada hari akhirat kelak masing-masing akan menerima balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan ini nyatalah bahawa dalam Islam hubungan akidah kepercayaan mengatasi hubungan keluarga dan darah daging keturunan. Ingat, darah daging keturunan tak boleh nak mengatasi hubungan akidah. Tamatlah ayat kita. Para pelajar sekalian, kita akan pergi kepada beberapa faedah. Faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiahnya, insya-Allah. Baik, faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa wassaynal insan, kami wasiatkan, pesan, buat perjanjian dengan manusia, biwalidayhi, supaya jaga dua ibu bapa. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan besarnya hak ibu bapa. Karena itu Allah jadikan wasiyah jadi pesan, wasiat. Bila kata wasiat ni, apa dia makna wasiyah? Wasiyah bahasa Arab. Bahasa Melayu kata wasiat. Wasiat, saya berwasiat pada awak. Ai an yu'hada ila syakhsin bi amrin ham. Kita pesan kepada orang satu urusan yang besar. Sebab tu panggil wasiat. Bila kita nak mati, kita wasiat pada orang ni, tolong jaga. Sebab kita tahu benda pesan itu besar. Itu dia panggil wasiat. Jadi Allah Ta'ala sebut dengan ayat ini bermula dengan wa wassayna. Kami wasiat. Mana pesan yang kukuh. Supaya kamu jangan main-main dengan masalah ini. Yang kedua, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mak dia mengandung susah-susah. Maka yang bagi an yuzkar, sepatut kita sentiasa sebut kepada orang yang kita perintahkan sesuatu itu, sebut apa sebabnya dia kena buat. Apa yang sebab kena buat. Makmu mengandung susah, takkanlah kamu tak nak susah untuk mak. Itulah kadang-kadang kartun ditulis. Bagus juga kartun dia lukis. Dia kata seorang ibu mampu untuk menjaga 10 orang anak. Seorang ibu mampu untuk jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu nak boleh jaga seorang ibu. Allahu Akbar. Malunya kita. Berapa atas kepala kata orang dah. Al-fa'su fir ra'si. Al-fa'su ala ra's. 10 orang anak nak jaga ibu seorang tak boleh. Oh, busy. Kata seorang pendakwah, dia kata kita dengan mak ni jangan jadi macam bola golf. Bola yang nak campak jauh-jauh tu. Paling teruk bola golf. Sekali dia dia nak pergi lubang yang paling jauh sekali tu. Itu bola golf. Ada lagi bola lain. Yang paling baik kita dengan mak ni macam main bola rugby. Dapat dekat lalu. Rugby ke apa? Mana ada orang ni, Allahu Akbar. Bulan depan tu giliran awak tu. Giliran awak ni. You punya giliran. Ni I punya tak ada dah. Habis dah ni. Tinggal 3 hari lagi. Aku nak pergi hantar rumah kau ni pula. Tak boleh ekstra walaupun 1 hari. Kak, jangan kak, nanti sabar dulu. Saya sekarang ni ada masalah ni. Tunggu. Tambah lagi 2 hari. Rumah kakak. Nanti nak hantar rumah saya. No. Kita dah booking tiket siap. Hari ni yang mak keluar daripada rumah, besok kami terbang ke luar negara. Oh, dia punya apa ni? Cara pembahagian tu. Tengok. Sebab itulah kalau macam setengah orang ni bila mak keluar daripada rumah dia betul-betul macam dia dapat lontar bola golf. Tak balik dah rumah dia. Tahun depan pula baru sampai giliran. Ada orang masya-Allah. Mak nak mari rumah aku. Allah happynya, suka siap bilik awal-awal lagi. Itu yang ibarat kata macam orang bola rugby.
bola rugby ni dapat dakap. Ya Allahu Akbar. Kita kalau bak main bola, kita main rugby, jangan main bola golf. Baik. Yang ketiga. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sepatutnya bila kita tengok yang lemah itulah yang diberi perhatian. Yang lemah itu diberi perhatian. Kenapa dalam ayat ini Allah kata apa? Dua ibu bapa, tapi didetailkan tentang kesusahan mak. Sebab kita perlu ambil perhatian besar kepada yang lemah itu. Baik, ada kalanya ayah kita lemah, ayah kita yang sakit, mak sihat. Utamakan jaga ayah. Utamakan kita jaga bapa. Sebab apa? Sebab dia sakit. Yang keempat, wa in jahadaka. Kalau mereka kacau kita dalam beragama, walaupun mak sayang, kita kata mak, saya sayang mak, saya hormat pada mak, saya hormat pada bapa, tapi dalam bab maksiat saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab maksiat, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Nabi dah pesan awal-awal lagi hadis-hadis tadi, tidak ada ketaatan dalam maksiat, kita hanya taat dalam perkara yang baik. Manakala bertembung di antara hak ibu dengan hak Allah, kita kena imbang supaya tidak derhaka kepada Allah, tidak juga derhaka kepada ibu. Macam mana nak buat? Inilah yang dikatakan seperti menarik tali dalam apa? Dalam tepung. Tarik rambut dalam tepung. Sebab apa? Kita tak nak tepungnya berselerak, rambut juga putus. Jadi kena baik, kena bagi hati-hati baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Para pelajar sekalian, jadi kita kena ambil perhatian lah. Jangan ikut semua segala benda yang terlibat dengan hak agama. Terlibat dengan hak agama, jangan terlibat. Jangan terlibat tentang hak agama, ada masalah. Isu yang kelima, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dia mula dengan ibu bapa. Bermula dengan ibu. Kan dalam hadis Nabi SAW, kalau dua ibu bapa tu tidak Islam, mak ayah yang tidak Islam, macam mana? Maka cara kita berinteraksi dengan dia, iaitulah cara interaksi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Tadilah cerita siapa tadi? Cerita Sayyidah Asma binti Abi Bakar yang mari tanya Nabi SAW tentang bagaimana cara mak dia. Maka Nabi kata apa? Sil ummaki, hubungi makmu, buat baik pada dia. Tapi dalam masalah akidah, no. Dalam masalah akidah, tidak boleh kita kompromi. Allahu Akbar. Mana dia tak nama derhaka. Kalau mak kata, mu ni anak derhaka. Sebab apa mak saya derhaka? Sebab apa saya derhaka? Sebab mu tak dengar kata aku. Aku suruh buka tudung, tutup aurat, mu tutup juga. La. Jangan jangan dipedulikan mereka. Lawan terus. Tak payah balas lah. Tapi kita kata, maaf lah ustaz, maaf lah mak weh, saya terpaksa kena ikut yang Allah Ta'ala. Yang keenam, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Para ulama mengatakan dilalah ala anna haqqal ummi aujab min haqqil ab. Hak mak tu lebih besar daripada hak bapa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina sa'alahu rajulun, ja'a ilaihi rajulun faqala, seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati. Siapa ke orang yang patut apa? Patut kami khidmat. Siapa dia patut? Lebih berhak maknanya. Qala ummuk, makmu.
Summa man, siapa lagi? Qala ummuk, makmu. Summa man, siapa lagi? Makmu. 3 kali ulang, makmu, ibu kamu. Summa man, qala summa abu, bapa kamu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka faja'ala lahu ar-rubu' minal mabarrah, maknanya ayah 1/4, 4 kali tu ayah sekali, 3 kali untuk mak. Besarlah kedudukan ibu tu, alhamdulillah. Ayah jangan kecil hati. Sebab apa jangan kecil hati? Memanglah kalau nak banding, susah ibu tu lebih banyak. Allahu akbar. Kata orang nyawa di ujung rambut, istilah orang waktu mak nak melahirkan anak. Yang ketujuh, wa fisaluhu fi amain. Anak itu boleh melepas susu setelah umur 2 tahun. Dalam ayat suratul Ahqaf, ayat surah Al-Ahqaf, ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dengan lepas susu tu 30 bulan. Maka 2 tahun tempoh menyusu. 30 bulan tinggal lagi 6 bulan. Inilah para ulama telah buat istimbak bahawa paling minima, paling rendah, paling awal tempoh mengandung 6 bulan. 6 bulan tu tempoh mengandung. Kalau berlahir 6 bulan tu cukup. Kalau tidak, dia panggil tak cukup. Tak cukup tempoh. Sebab itulah orang kata mengandung lepas 6 bulan. Kalau lahirkan anak boleh band kepada ayah dia. Tapi zaman sekarang ni kita tahu dah 6 bulan ke berapa bulan ke, mari daripada mana, dia punya DNA ada. Tapi tak apalah. Yang ke-8, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berkawanlah, khidmatlah untuk perkara dunia ataupun dalam dunia ini dengan cara yang baik. Maka kita kena muamalah dengan cara yang baik walaupun mereka bukan Islam. Jangan duk balah dengan dia. Tak boleh taat dalam perkara yang tidak baik. Yang ke-9, ayat yang sama juga, ma laysa laka bihi ilmun, kamu tak ada ilmu. Isyarat ila annahu la yumkin an yadulla ilmun min anwa'il ulum. Tak mungkin kita mengatakan syirik itu salah satu daripada cabang ilmu. Tidak. Syirik itu bukan ilmu. Syirik itu satu kesesatan. Yang betulnya ilmu itu datang daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita kata ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir yang 10, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Allah Ta'ala di akhir ayat, Tuhan perintahkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal saleh. Maka hadis ini, ayat ini memberi galakkan kepada kita supaya ikut jalan yang benar berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jangan ikut orang. Tak kiralah orang itu siapa. Pada itulah dalam ilmu, unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Ada kadang-kadang orang kata, oi dia ni syekh besar ni. Ada setengah orang bila kita tegur, orang tu buat benda pelik. Pelik lah menyalahi sunnah Nabi SAW. Dia kata jangan cakap yang main. Darah Nabi penuh dalam tubuh orang ni. Kita tak main darah, kita main apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu yang kita kena, kena ikut. Jadi para jemaah sekalian, mana-mana orang yang amalannya bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, dengan kitab, dengan sunnah, kita ikut. Mana-mana amalan yang menyalahi sunnah, walaupun siapa saja orang itu, kita tak boleh ikut. Tak kiralah orang ni orang besar, penampilan tokoh ulama besar, apa saja serap besar belakang hak dia ni. Nah, kita kata kita ikut yang sunnah. Kita tak mau ikut orang, sebab wattabi' sabila man anaba, jalan itu jalan yang betul
Iaitulah jalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam ayat 15, 14 dan 15. InsyaAllah dalam CD yang akan datang, kita akan bincang ayat 16 sehingga ayat 19. InsyaAllah ayat 16 sehingga ayat 19 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.